Jujur aku selama review mengulas negara Malaysia ini aku baru tahu nih ada tempat seperti ini, geng. Waduh, ini aku masih nggak nyangka sih, geng ya. Ternyata di sebalik bangunan KLCC, geng ya, ternyata ada sesuatu hal yang menyeramkan, geng. Ada satu tingkat KLCC digosongkan atas faktor mistik. Oke. Tunang Mangsa ini diganggu ya. Ini paling viral nih kemarin nih. Pernah viral nih, geng. Sehingga terdapat laporan mendakwa dia kini berada di hospital karena mengalami gangguan mental, geng. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Tanpa buang masa, jadi ini sangat suatu hal yang cukup momen yang langka, geng ya. Karena tumben sekali, geng ya, video dari Fakto Channel ini membahas tentang 10 tempat berhantu, geng ya, yang ada di Malaysia yang orang tak sangka, geng. Kenapa satu tingkat KLCC terpaksa dikosongkan? Biasanya kan dia selalu mereview atau mengulas, geng ya, sesuatu yang unik ya. Tapi ini agak lain ini, geng ya. Jarang-jarang nih admin dari Fakto Channel membahas tentang sesuatu yang seram, yang horor dan yang misteri, geng. Oke. Kita akan coba untuk lihat bersama-sama, geng, seperti apa videonya, geng ya. Tapi Re ya, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng. Oke, kita akan lihat bersama-sama, geng, 10 tempat ya yang cukup seram, berhantu di Malaysia yang mungkin kita tidak akan sangka, geng. Oke. Wih, benarkah hantu itu wujud? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu Ya, Al-A'raf 27. haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu taman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. So, kita semua semoga menjadi orang-orang yang beriman, geng. Paling berhantu di Malaysia. Sebelum tu jangan lupa subscribe Fakta tau. Subscribe. Dan jangan lupa tekan loceng. Nggak seram nih videonya nih. 10 99 Mansion. Di mana itu? Tersorok di ladang Baram atau Baram Estate yang terletak di Nibong Tebal, Pulau Pinang. Rumah agam usang yang dibina pada tahun 1840 dan bercirikan zaman British ini dipanggil sebagai 99 Mansion. Ini kerana rumah ini didakwa mempunyai 99 pintu keseluruhannya. Namun terdapat dakwaan tentang kewujudan pintu ke-100 yang tidak kelihatan secara zahir. Bukan sahaja menjadi sebutan di kalangan penduduk, malah ia juga tersenarai sebagai antara lokasi paling misteri di Malaysia. Namun pada tahun 1948 berlaku satu tragedi yang sangat menyayat hati. Cucu kepada pemilik rumah ini, iaitu John Seymour Ramsden, telah diambil nyawanya ketika dia sedang turun dari tangga. Di mana tragedi ini dipanggil sebagai On the Staircase. Malah dikatakan tentera Jepun juga pernah menjadikan rumah itu sebagai markas ketika menjajah tanah Melayu dan menjadikan rumah itu sebagai tempat penyiksaan. Itu dia. Walaupun rumah ini telah terbiar tidak berpenghuni selama lebih 70 tahun, tapi penduduk di sana mendakwa sering mendengar bunyi seperti gendang dan orang menjerit di dalam rumah itu. Malah pada tahun 2020, rumah ini telah mengejutkan orang ramai apabila ia tiba-tiba terbakar secara misteri. Kok bisa?
Dikatakan kerana tempat itu sering menjadi tempat pemujaan, tepat pada pukul 12.30 malam akan muncul pintu ke-100 yang akan membawa korang ke alam lain. Siapa yang menunggu di sebalik pintu itu? Benarkah dakwaan ini? Jadi lokasinya ada di Pulau Pinang, geng ya. 99 mansion ya, 99 mansion. Waduh, ini cukup seram sih, geng ya. Dan aku nggak nyangka ternyata di Pulau Pinang ada tempat yang seperti ini, geng. Waduh, ada yang pernah dengar, geng? Jujur aku selama review mengulas negara Malaysia ini aku baru tahu nih ada tempat seperti ini, geng. Waduh. Oke, apakah ini masih wujud tempatnya, geng? Masih ada? Boleh komen, geng. Boleh komen, geng ya. Oke, kita next, lanjut lagi, geng. 9. Oke, 9. Kelly's Castle. Oh, kalau ini Di seram, Batu geng. Gajah Perak terdapat sebuah istana yang tidak pernah selesai dibina. Sebuah tempat yang terperangkap dalam bayangan masa lalu yang penuh misteri, iaitu Kelly's Castle. Kelly's Castle. Dibina oleh William Kelly Smith, seorang usahawan Scotland yang menetap di tanah Melayu. Istana ini sepatutnya menjadi simbol cinta dan kemewahan. Namun nasib malang menimpa Smith apabila dia kehilangan nyawa akibat pneumonia di Lisbon pada tahun 1926. Pembinaan istana yang megah itu terbengkalai dan akhirnya ditelan oleh belukar hutan belantara, meninggalkan kisah-kisah aneh yang didakwa terus menghantui kawasan ini. Pengunjung sering melaporkan pengalaman yang mengerikan, termasuk melihat kelibat seorang lelaki Eropah di balkoni yang dipercayai adalah roh William Kelly Smith sendiri. Ada yang mendakwa mendengar tangisan seorang budak kecil yang datang dari dalam istana, atau melihat kelibat seorang gadis kecil berusia 6 tahun memakai gaun putih yang dipercayai merupakan roh anak perempuannya bernama Helen. Mak. Lebih menakutkan lagi, ada pengunjung yang terserempak dengan seorang pengawal tanpa kaki yang terapung di udara melayang menuju ke pondok pengawal yang sunyi. Atas desakan, pihak yang terlibat menguruskan Kelly's Castle sendiri kini menganjurkan program pelancongan malam paranormal. Di sini, pengunjung dibenarkan bermalam, namun hati-hati kerana selepas matahari terbenam, yang tinggal hanyalah kegelapan dan mereka yang menunggu di dalamnya. Rekaman yang diambil di dalam bilik Helen. Kalau menara Kelly Castle, geng ya, itu memang setahu saya dah seram dari dulu, geng ya. Dan ini berlokasi di negeri Perak, geng. Wah, ini nih ada juga sampai majelis pelancaran alami debaran pelancongan malam paranormal, merungkai fakta misteri bersempena dengan tahun melawat Malaysia 2014. Oke, ini di tahun 2014, geng ya. Paranormal Night Tour Kelly's Castle. Aduh, kalau ini memang dah seram sih, geng. Bahkan sampai-sampai saya pernah melihat salah satu video, saya lupa itu dari channel mana, geng ya. Jadi tempat untuk menyimpan bir di bagian bawah, geng, bawah tanah, geng, itu juga cukup seram, geng ya. Aduh, oke, next kita lanjut lagi, geng. 8. 8. Kasuarina Inn. Ini baru dengar di nih. sebuah kawasan terpencil di Taiping, Perak, berdiri Di Perak? sunyi sebuah bangunan British yang telah lama ditinggalkan bernama Kasuarina Inn. Kasuarina Pada Inn. zaman British, hotel yang terkenal dengan reka bentuk yang megah ini terletak bersebelahan penjara Taiping dan pada awalnya digunakan sebagai rumah rehat untuk pegawai British. Oke. Namun selepas diambil alih kerajaan Kasuarina Perak Inn. pada 1972, ia semakin terbiar dan akhirnya ditutup pada tahun 2010. Ada yang mengatakan hotel ini ditutup kerana kos baik pulih yang terlampau tinggi. Namun ada juga yang percaya ia disebabkan oleh gangguan mistik. Antara dakwaan kisah paling menyeramkan, seorang tetamu dilaporkan menginap di hotel itu selama 3 hari, tetapi
tidak pernah mendaftar keluar. Wah, Apabila pihak hotel cuba menghubunginya, Serius? biliknya sudah kosong. Namun kipas dan penghawa dingin masih terpasang Ini? seolah-olah sedang digunakan. gambar sebenar bilik Ramai Kasuara juga Nain. pengunjung yang melaporkan pengalaman mengerikan, seperti mereka telah dialihkan ketika sedang tidur. What the f... Apabila bangun dari tidur, mereka mendapati diri mereka dipindahkan tanpa sedar. Sehingga kini masih ramai lagi rakyat Malaysia yang berkongsikan pengalaman seram mereka ketika pernah menginap di Kasuari Nain. Ini kalau Kasuari Nain ini baru dengar nih aku, geng ya. Dan lokasinya ini ada di Taiping, Perak, geng. Wah, dan ini gambar sebenar bilik dari Kasuari Nain. Oke, jadi ini sebenarnya dulu hotel, tapi berhubung karena memang kos operasionalnya terlalu tinggi, jadi akhirnya ditutup, geng. Waduh, ada yang pernah datang, geng, melintas, maybe hanya melintas saja, boleh komen lah, geng ya. Untuk orang-orang Perak ya, boleh komen di ruang komentar, geng. Ini seram sih. Oke, next kita lanjut lagi, geng. 7. Oke, 7. Penang War Museum. Penang War Di Museum. sebalik keindahan Pulau Pinang tersembunyi sebuah lokasi yang didakwa penuh mistik, iaitu Penang War Museum. Wih, Dibina pada tahun 1930-an oleh tentera British, museum ini asalnya sebuah kubu pertahanan strategik. Namun selepas kejatuhan British, ia jatuh ke tangan tentera Jepun dan dijadikan kem tahanan. Di sini lebih 100 nyawa hilang akibat tindakan kejam yang melampau oleh tentera Jepun. Setelah perang berakhir, tempat ini terbiar sehingga dijumpai semula oleh Johari Syafi'i pada tahun 1993. Beliau memulakan usaha pemulihan dan menjadikannya museum. Namun sepanjang proses pembinaan, banyak kejadian aneh berlaku. waduh, Kaki tangan museum sering mendengar siulan tanpa kelibat. Bunyi derapan kaki menyerupai askar Jepun berkawat juga sering kedengaran di lorong gelap. mak. Ada pengunjung mendakwa melihat kelibat askar Jepun berlumuran darah, meraup meminta tolong dengan penuh kesakitan. Aduh, Museum serius? ini turut dilabel sebagai antara lokasi paling seram di Asia oleh National Geographic dan pernah dikongsi oleh selebriti Malaysia Pak Azad dalam sebuah podcast. Kat sini Ira dah start astagfirullahaladzim kat sini. Sebab dia dah ternampak ada seorang Jepun tak nak kepala duduk berdiri kat pokok dah. Penang War Museum bukan hanya lokasi bersejarah. Tempat ini tidak pernah sepi dan mengundang lebih daripada sekadar kenangan. Waduh, War Museum, geng. Ada yang pernah datang, geng, di Pulau Pinang, geng, di sini, geng? Boleh komen. Ini aku baru tahu sih. Ada museum yang cukup seram ya, yang ada di Pulau Pinang, geng. Dan itu ternyata adalah peninggalan ya, bekas bangunan dari tentara Jepun zaman dulu, geng. Oke, ini seram sih. 6. 6. Sheikh Chung Branch School. Hah? Di mana nih? Tengah Georgetown, Pulau Pinang, terdapat sebuah sekolah lama yang telah terbengkalai, di mana sekolah ini dikenali sebagai Sheikh Chung Branch School. Sekolah ini asalnya sebuah banglo 5 tingkat yang dibina pada tahun 1880-an oleh Chiah Tiksun, anak kepada seorang pedagang terkenal. Namun sejarah gelapnya bermula semasa Perang Dunia Kedua. Apabila bangunan ini dijadikan ibu pejabat tentera Jepun. Itu dia. Ramai yang dihukum dan kehilangan nyawa di sini, meninggalkan jejak penderitaan yang mengerikan. Menurut Penang Hidden Gems, sebuah keranda dikatakan disimpan dalam sebuah bilik terkunci yang dilarang dimasuki oleh sesiapa. Siapakah penghuni keranda itu? Lokasi bilik yang penuh misteri itu masih belum diketahui. Keranda, serius? Malah keadaan sekolah ini pada waktu malam sangat menakutkan. Waduh. Ramai yang memandu melintasi bangunan ini mengaku tidak berani untuk memandangnya.
Banyak kejadian aneh didakwa dilaporkan berlaku. Pengunjung yang datang sering diserang histeria, terdengar jeritan atau melihat gelibat yang dikatakan roh mereka yang tertindas ketika dihukum oleh askar Jepun. Kenapa awak masih di sini? Weh, Why are you still here? ada yang berusaha untuk berkomunikasi, geng. I died. I just heard a noise behind me, but I'm gonna assume it's Wih, bad. serius. Bangunan yang terbiar ini menyimpan rahsia yang tidak akan mudah dilupakan dan misteri yang masih menghantui setiap sudutnya. Si Chung Brand School. Ada yang pernah datang melintas, geng? Hanya sekedar melintas lewat saja ya. Boleh komen, geng. Dan ternyata tempat ini mempunyai kenangan masa lalu yang cukup kelam dan gelap, geng, ya. Aduh. 5. Menara KLCC. Serius? Menara KLCC seramnya dari mana, geng? Perasaan gak ada seram-seramnya deh. Menurut pelbagai perkongsian, terdapat satu aras di Menara KLCC telah dikosongkan sehingga kini. Oh, serius? Malah nombor tingkat ini juga tidak ada di dalam lift kerana didakwa tiada sesiapa yang dibenarkan untuk pergi ke tingkat itu. Waduh. Dikatakan Serius? ketika awal pembinaan menara ini terdapat banyak gangguan yang berlaku berkaitan perkara-perkara mistik. Namun didakwa satu perjanjian telah dibuat dan disebabkan itulah terdapat satu tingkat yang perlu dikosongkan. Oh. Terdapat banyak kisah seram telah dikongsikan seperti penampakan wanita tersenyum di depan pintu lift. Wah. Wanita sedang Wah. memperhatikan pekerja dari luar tingkap di tingkat 14 dan macam-macam lagi. Ada pocong. Salah satu gambar yang didakwa dikongsi oleh staf di KLCC. Waduh. Namun yang paling menyeramkan adalah perkongsian daripada salah seorang pekerja yang mendakwa lift yang dinaikinya tiba-tiba berhenti di tingkat yang dikosongkan itu dan apabila pintu lift terbuka, dia terkejut apabila melihat tingkat itu dipenuhi dengan perkuburan. Serius? Sejauh mana kebenarannya, wallahu a'lam. Namun kisah aras yang dikosongkan ini pernah disahkan dan dikongsikan oleh salah seorang pekerja di menara itu dalam sebuah podcast. Betul ke tak tahulah, salah satu bangunan tu ada satu tingkap tu yang dikosongkan? Ya, ada. Betul Ya, saya tak tahu sampai sekarang, tapi setakat saya di situ sampai tahun 2000 yang lebih-lebih saya tak boleh mention tu, tempat tu memang kosong. Dia orang kata pasang kapet direntak keluar. Allah Saya Akbar. pernah depan mata saya sendiri, saya di finance, depan mata saya sendiri saya nampak peti besi cap tu dia terpusing sendiri, sedangkan kombinasi number cuma pos yang tinggi saya tahu. Allah. Masa tu waktu Ini aku masih nggak nyangka sih, geng, ya. Ternyata di sebalik bangunan KLCC, geng, ya, ternyata ada sesuatu hal yang menyeramkan, geng. Ada satu tingkat KLCC digosongkan atas faktor mistik. Oke. Next kita lanjut lagi, geng. tinggi saya tahu. Allah. Masa tu waktu maghrib, 4. 4. Terowong menora. Terowong menora. Korang mesti pernah dengar kisah mengenai Volkswagen kuning. Oh iya, pernah selepas dengar. terowong lebuh raya Karak. Nah, Tapi tahukah korang bahawa di Perak juga ada terowong yang cukup menyeramkan dikenali sebagai terowong menora. Terowong sepanjang 800 meter ini dibuka pada tahun 1986. Namun sejak itu banyak kemalangan dahsyat dilaporkan. Kemalangan membabitkan 2 buah trailer dan 5 buah kereta di Lebuh Raya Utara Selatan arah utara selepas terowong menora. Yang terbabas di kilometer 257 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara berhampiran terowong menora. Sebuah kereta di kilometer 264.7 Lebuh Raya Utara Selatan Plus menghala ke selatan di terowong menora pada Ahad. Kononnya Banyak kecelakaan ya. 564 kes kemalangan berlaku di Tuh kan. sini menjadikannya digelar sebagai jajaran maut. Uish. Apa yang menakutkan
terdapat banyak cerita seram yang dikongsikan orang ramai tentang pengalaman mereka melalui terowong ini. Ada pemandu yang tiba-tiba terhenti di tengah jalan dan tidak dapat melihat terowong ini, seolah-olah ia hilang begitu saja. Serius? Malah seperti kisah Volkswagen kuning di Karak, terowong Menora pula terkenal dengan penampakan skuter putih yang didakwa tanpa kepala. Mak. Bahkan ada yang mendakwa pernah melihat kelibat wanita berbaju putih berdiri di tengah-tengah terowong itu, sehinggakan hampir mengalami kemalangan. Ini? Waduh. Terowong ini seolah-olah menyembunyikan sesuatu yang gelap dan tak terungkap. Berhati-hatilah bila melaluinya, kerana mungkin apa yang kita nampak bukanlah seperti yang disangka. Ada ya, geng ya. Ini pernah melintas, geng, ya, di terowongan ini, geng. Boleh komen, karena ada ramai kejadian-kejadian eksiden yang berlaku di sini, geng ya, di terowong Menora. Waduh. Tiga. Kemayan City Mall. Kemayan City Di Johor Mall. Bahru terdapat sebuah pusat membeli belah yang pernah digelar sebagai antara lokasi yang paling menyeramkan di Malaysia, iaitu Kemayan City Mall. Oh, udah terbengkelai. Mall ini telah ditinggalkan dan terbengkalai sejak tahun 1998. Namun, kisah-kisah gangguan mistik di dalamnya terus menghantui penduduk tempatan dan pelancong, terutamanya dari Singapura. Salah satu kisah paling terkenal melibatkan sebuah keluarga dari Singapura yang dalam perjalanan pulang ke tanah air. Ketika melalui Johor Bahru, mereka melihat mall itu begitu meriah dan suasana seolah-olah baru saja dibuka. Kerana tertarik, mereka singgah Masuklah. ke mall itu untuk membeli belah. Singgah mereka, Namun, geng. setibanya di rumah, mereka terkejut apabila semua barangan yang dibeli tadi didakwa telah bertukar menjadi daun kering. Ada juga yang mengalami kejadian serupa, namun barang mereka tidak bertukar menjadi daun. Sebaliknya hilang terus tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah wujud. Setelah terbengkalai lebih 20 tahun, pada tahun 2017, mall ini dibangunkan semula dan dinamakan sebagai Paradigm Mall. Namun, walaupun namanya telah diubah, pengalaman pelik dan menyeramkan didakwa masih dilaporkan oleh pengunjung hingga ke hari ini. Kalau kita tengok, hanya lift ini saja yang sangat panjang. Escalator ni saja yang sangat panjang. Dan ini dikosongkan. ruangan yang kosong. Peliknya tingkat ini dikosongkan dan ditutup manakala eskalator dibina untuk terus menuju ke bawah. Nah, ini pelik juga nih. Dua. First World Hotel. First World Hotel. Kalau korang nak tahu, selain Amber Court, First World Hotel di Genting Highland juga terkenal sebagai antara lokasi paling berhantu di Malaysia. Pernah dengar sih. Bagi yang pernah menginap di sana, korang mungkin perasan sesuatu yang pelik. Di butang lift, langsung tidak ada tingkat 21. Kemana hilangnya tingkat ini? Why? Menurut perkongsian dari media sosial, tingkat itu sebenarnya pernah wujud dan digunakan seperti biasa. Namun, semuanya berubah selepas satu demi satu kejadian menyeramkan mula berlaku. Salah satu kisah paling mengerikan berlaku kepada seorang penghuni hotel yang pada ketika itu sedang melihat keluar tingkap. Dari tingkap itu didapat melihat ke arah bilik bertentangannya, di mana terdapat seorang wanita sedang menuding jari menunjuk ke arah dalam bilik penghuni itu, seolah-olah sedang memberi amaran. Hairan dan resah, penghuni itu melihat di sekeliling biliknya untuk mencari apa yang ditunjukkan. Ketika dia menjenguk bawah katil, dia tergamam. Wanita yang baru saja dilihat tadi sedang terbujur kaku di situ. Matanya terbuka luas, tubuhnya sejuk dan wajahnya membiru. Lebih menyeramkan, banyak kisah aneh lain turut dikongsikan seperti bunyi ketakan misteri, bayang-bayang melintas dan suara tangisan dari bilik kosong. Sehinggakan ada kumpulan paranormal yang menginap di sini semata-mata untuk merasakan pengalaman diganggu. First World Hotel mungkin nampak megah, tapi hakikatnya
bukan semua Mas tetamu Guinness sana World loh. didakwa masih hidup. Waduh. Ada yang pernah datang untuk singgah geng, nginap di sini? Mungkin orang tempatan, boleh komen lagi dengan komentar. Kalau saya sih disuruh nginap di sini oke sih, cuman ya jangan sorang-sorang lah. Seram, geng. Oke, next. 1. 1. Pusat latihan memandu Selangor. Pusat latihan memandu. Oke. Video yang pernah viral pada tahun 2010 ini didakwa diambil daripada rakaman CCTV sebuah pusat latihan memandu di Selangor yang dikatakan melibatkan kes polis mengenai 2 orang pemuda hilang secara misteri. Terdapat 2 kejadian dalam video itu. Kejadian pertama, mangsa pertama didakwa sedang meletakkan kameranya ke dalam mod rakaman sebelum meninggalkan kamera tersebut. Nih ya, kamera mangsa tiba-tiba gerak sendiri, geng. Tuh. Apabila dia kembali, dia terkejut melihat rakaman itu. Dan cuba lari sampai keluar lari dari loh. pusat latihan. Tetapi rakaman hanya merakamkan dia berlari turun tangga, namun tiada kelibatnya turun dan keluar dari pusat latihan itu. Mangsa sepatutnya keluar dari pintu ini, tapi kemana? Kejadian kedua, mangsa kedua didakwa datang ke pusat latihan itu bersama tunangnya untuk mengambil barang. Oke. Ini seperti kafetaria lah. Komputer di skrin menyala dengan sendiri. Wih, seram nih. Bisa sampai cek ya. Masa coba padamkan komputer. Nah, apabila mangsa cuba melarikan diri, terdapat rakaman kelibat mangsa yang cuba keluar dari pusat latihan itu. Tetapi langsung tiada rakaman dia berlari keluar dari bangunan, seolah-olah dia terus hilang begitu saja. What? Tunang mangsa ini diganggu ya. Ini paling viral nih kemarin nih. Pernah viral nih, geng. Sehingga terdapat laporan mendakwa dia kini berada di hospital karena mengalami gangguan mental, geng. What? Walaupun tiada berita rasmi yang mengesahkan kejadian itu, kisah ini telah menarik perhatian K. Rahman dan Sen Hutsi yang nekat untuk pergi ke pusat latihan itu dan merakamkan sendiri pengalaman mereka. Namun mereka tak bersedia dengan apa yang berlaku. Ada yang sampai terhempas gitu, geng. Waduh, kena rasuk. Rasukan, geng. Seorang kru mereka dirasuk dengan sangat dahsyat sampai di atas, hingga penggambaran terpaksa dihentikan. Walau bagaimanapun, kejadian itu akhirnya dijadikan filem yang disiarkan pada tahun 2015 dengan tajuk Bangunan. Masuk ke belakang adik. 2 daripada cerita yang kita dapat rupanya adalah dalam bangunan yang sama. Kita pergi bangunan, kita shoot, maknanya kita tengok apa dia. Orang tu hilang, tak boleh dikesan, tak boleh dijejak, dan reason dia pun kita tak tahu kenapa. Bangunan, sebuah kisah benar. Tu kami nak menjalankan cerita tu pun dia agak leceh ke Syam. Tak ada seorang pun staff kat situ yang nak join, nak datang malam tengok kita ke, tak ada. Betul Tak ada. Dia just pass dekat satu pekerja bangla yang jaga tempat tu malam-malam. Dekat depan tu kan. Bangla tu seorang je Ashraf duduk kat situ. Tamat penggambaran, salah seorang daripada kru kita orang hilang daripada lokasi. Saya rasa dah 20 km daripada lokasi. Kita nampak kru kita tu tengah berjalan kaki di dalam hujan di waktu pagi tu. Stop tepi jalan, panggil dia. Tapi dia macam dia macam clueless lah. Dia macam dia tak ingat diri dia siapa. Kita masih cuba lah keep in touch dengan dia, call family kan. Somehow cerita ni tak sedap lah. Somehow family dia kata dia macam ada gangguan mental sikit. Namun persoalan besar masih berlegar di fikiran kita. Sejauh manakah kebenaran kisah-kisah di dalam video ini? Wallahu a'lam. Adakah semua ini benar atau hanya kisah dan pengalaman seram dari khayalan yang disusun untuk menakutkan kita? Yang pasti,
Jin itu wujud, syaitan itu wujud, makhluk di alam gaib itu wujud. Ingat, jika kita mencari ia, jangan terkejut jika ia mencari kita semula. Jika kita mula mengintai, jangan cemas jika terasa ada sesuatu yang mengintai semula. Ada perkara yang lebih baik kita biarkan dalam kegelapan, kerana mungkin mereka hanya memerhati dari bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk menyapa. Semua yang berlaku hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. That's right. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Kalau korang nak tahu, ini adalah tajuk nombor 1 paling banyak korang cadangkan dalam senarai. Walaupun Fakta pernah buat tajuk ini dulu, iaitu 7 tempat paling berhantu di Malaysia. Mungkin sebab korang rasa 7 tak cukup kot. Terima kasih atas sokongan dan cadangan. Jumpa lagi di video akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum semua, bye. Luar biasa, akhirnya Fakta Channel sudah upload video terbaru, geng ya. Kalau kemarin kan beliau sempat tidak boleh upload dikarenakan datanya korup nih, kalau tak silap kemarin, geng ya, di pemburuan postingan komunitinya. Dan sekarang muncul ya dan mengupload 10 tempat paling berhantu di Malaysia yang korang tak sangka. Dan memang ada beberapa tempat yang memang aku gak sangka, geng, dan itu ternyata ada di Malaysia, geng ya. Dan terdengar begitu asing di telinga saya ya kan, geng, karena setahu saya kalau tempat seram di Malaysia itu ya pasti Villa Nabila di Johor maybe ya kan, lalu penjara Pudu dan sebagainya. Ini bukan, ini baru tempatnya, geng, dan ini aku baru tahu sih. Oke, so cuman lagi yang boleh komen di ruang komentar, apakah kalian sudah pernah ada yang singgah di salah satu tempat 10 itu? Boleh komen di ruang komentar. Ini seram sih, geng ya. Oke, geng ya, sepertinya itu sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Cukup seram, serius, geng. Aku baru tahu nih, geng ya. Dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita reaksi sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Nah di sini dan akhirnya saya Wak Loncong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, geng. Selamat.